A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Wow. Aida Zurin kalahkan Jasni Ahmad. Soalnya Jasni Ahmad Johan hari ni, Aida Zurin kalahkan. Oh, wanita kalahkan lelaki Jasni Ahmad. Pensyarah UUM ya. Terima kasih. Lepas tu Siti Salmiah nombor 3, Wong Jowo nombor 4, Zafir nombor 5. Ya, wow. Zafir. Lepas tu siapa? Norma Johar Joib belum? Oh, belum. Lepas tu, lamanya ke atas ya. Lepas tu Jasni Ahmad dah, Siti, lepas ni Muslihah Musa Samsiati, ya, Hairul Hazri, Nur Hazmiza, Johar Joib baru masuk. Nur Asma binti Muhammad Pilus ya. Lepas tu Nur Hajar Zainun, Nurhan Waridah Kaimah, ramai sangat ya. Suryati pun masuk, Ramlah Zul masuk, Peter Tan pun awal. Good morning to you. Ya, Cik Akmal Musa, Zaris, ya, Puan Zainul Singapura tu, Oteh Aris, Nikmah Tahai, ya, ni ya, Rifah Marjan, Rosnah Jusan, ya, Cik Akmal Musa, Rifah Marjan, Salah Siang Muradi, ya, siapa lagi? Syuhada Zaidin, Nora Ambalau. Like dan share guys, like dan share with other people so that other people can benefit too. Cik Embun Ismail, Nurizan, share dengan 10 geng, 10 grup. Ajmal Junaidi, Saidi Lamid dah, Kak Syuk ada, Ayu Saim daripada Arizona. Wow, terima kasih. Waalaikumsalam to you. Ya, sekarang ni malam kot ya. Zahra Muhammad Nur, Maghrib, Syarifah Ifah, Tarmizi Yahya, ya, Ami Hamijah dah ada, dah sedekah ya, dah tahniah coach ya. Dr. Ami sudah sedekah subuh. Rifah Marjan, Hairul Azizah, Riza Omar, Baba Hassan. Waalaikumsalam. Jaka Utara Sopan. Lama tak nampak ni. Azwan Wan, Cikgu Zam. Cikgu Zam ada, terima kasih Cikgu. Khatijah Harun, Cikgu Zam tadi. Hairul Hazri dah sebut, Rifah dah sebut, Puan Zainun dah sebut, Ramini Hussein. Lepas tu Jebon, Masya Allah, Syarifah Efah. Selamat pagi penyanyi Syarifah. Kak Syuk dah, Mariam Ma'un sudah, Nur Lela Sazrin, Karunisa, Nurhani Yunus, Ramini Hussein. So 102 orang dah share. Wow, pantas. Ya, 196 dalam kelas ya, dan 105 dah share. Cepat dapatkan 200, kita sambung. Lina Mukmin, Muhammad Zaidi, Zuhairi ya. So Coach Amy dah panggil kawan-kawan dia ramai-ramai. Cik Zah ya. Siapa lagi? So tak tengah baca ni. Normah Manaf ya. Ramila Zul dah sebut. Saudah Taib, Cik Wan, Leni Nadira, dan like and share. Terima kasih. Suhaila binti Muhammad Nasir, Suwarti. Suwarti ni selalu ikut kita ni ya. Mungkin orang daripada seberang ni ya. Rifah Marjan, Khairul Adha, Hashabu ya, Bazlina Hanim, Kal Syara ya, Kalskira ya, Kalskira Azhar ya, Muhammad Safwan, Cahaya Kasih, Mulyati Mulia, Zahara dan Syahrum. Terima kasih pasangan ya. Samsul Kamal, Hasnah Syahari, Ji Fadil, Oteh Eris. Ya, Syah Ismail, Nisa Chaming, Kamisah Kimi. Ni so ni pun orang yang jaga juga jana ni selalu ni ya. Dimin Ita, Paseru Sagun ya, Hashimah Merman ya. Lepas tu Kasum Tambah, Mazina Ibrahim di Kelantan. Oh Allah, di Kelantan. Zaim Zahadi Meskam, terima kasih Hadi. Zaim Hadi ya. Olin Kitchen. Ni lama tak nampak Olin Kitchen. Zahra Maja 186 share dah. Sikit lagi ya. Cukup 200, kita sambung. Zahara Suhada Abdul, Sandra Ellen, terima kasih. Jeff Serman, Faiz. Faiz, ingat kumpulan apa nama nasyid ya, Faiz Nurani. Memang mungkin pun kumpulan nasyid tu. Wan Raja ya, Intan Aziz, Echa Selamba. Jusmaini Sainuddin, ni selamba ni bagus ni ya. Echa Selamba, terima kasih. Fatimah Abdul Wahab,
Zulinah Mak Isa, kawan lama ni, dah 220 dalam live. Laju tadi, memang laju. Hari Isnin ya, laju ya. Embun Sari, Jamilah Molihan, Jamlah Pairan, ya, Jusmani Sainuddin, Echa tadi tu, Echa Selamba, Norizan Sulaiman, dan sekarang 259 shares. Dan 265 orang, 207 dalam kelas. So, I got to start. Dah janji kan? Dah janji 200 share, Tok Abah kena sambung. Hari ni bahagian yang ke-8. Dah 8 hari Tok Abah top bincang topik yang sangat penting dalam hidup. Jom kita motivasikan diri kita. Jom sentiasa bermotivasi. Dan Tok Abah semarang berhenti kat nombor 13. Tip nombor 13 ialah buang sikap bertangguh-tangguh. Remove all your tendency to procrastinate. Orang procrastinate beribu sebab. Dia kadang tak pasti, kadang-kadang memang susah nak mula, ya. Lepas tu dia kadang persekitaran pun susah, ya. So macam-macam dia belum ada daya internal push, ya. Dia kena cari titik perubahan lah, dia kena cari insentif lah, ya. Dia cari reward system, whatever lah. Tapi ramai orang, termasuk orang-orang yang berjaya. Tok Abah buat kajian, ya. Tok Abah buat kajian, ramai juga orang-orang yang berjaya, ya, boleh ada sifat prokrastinasi. Walaupun dia sudah berjaya. Even billionaires tend to procrastinate. That is my research lah. Tapi mereka segera atasi masalah bertangguh-tangguh itu. Mereka bertangguh juga, tapi dia cepat-cepat atasi dengan cara mereka. So Tok Abah pun ada bincang lain, ya. Kita kena berbincang kita mesyuarat. Jangan lupa, takkan rugi orang bermesyuarat, takkan menyesal orang istikharah. So mesyuarat dan istikharah will push you. Lepas tu minta nasihat sifu. Kadang-kadang bila kita dengar program macam ni, ya, Abilah macam ni, you akan terus terdorong untuk bertindak. Ada orang terus berubah, dia terus start benda baru. Pasal apa? Tengok filem Mak Kilau. Dia tengok filem Mak Kilau, dia kata, "Ui, aku malu, aku kena jadi orang yang hebat, ya. Bangsa yang tidak bertangguh-tangguh, aku malu di perli di sini." Tok Abah belum tengok, ya. Tok Abah dengar report orang yang dah tengok, ada Tok Abah dia bagi preview. Dan dengar khabar masa preview, masa launching pun dah 1 juta tiket dijual, ya. Luar biasa. Tahniah, ya. Dan Tok Abah mungkin anak Tok Abah dah ajak mungkin hari Jumaat ni. Tok Abah fikir mungkin hari Jumaat malam ke, Tok Abah akan pergi tengok Mak Kilau. Ya. So itu yang Tok Abah nampak, the possibility lah. Ataupun weekend lah, ya. Tapi takut-takut tak ada tiket. Dan ada orang kata, "Oh, aku nak belajar bersilat. Dah. Aku nak mula ini, aku nak naikkan martabat di keluarga aku malu lah disindir-sindir oleh orang putih." Dia quotation yang seorang tabak yang datang kata, "Orang Melayu tidak akan maju sebab dengki, sebab tidak bersatu, sebab orang Melayu tidak boleh bersatu." Wah, disindir, ya. Dia punya skrip was fantastic, merangsang manusia. Tanya Samsul Yusof, ya. Mudah-mudahan anda jadi asbab, ya, dapat pahala melimpah bila ramai orang berubah ke arah yang positif dan tidak bertangguh-tangguh. Dan kata orang tu ada jadi turning point untuk berubah, jadi orang yang bermotivasi dan orang baru yang menjadi aset kepada keluarga, masyarakat, bangsa, malah kepada dunia. Wow, that was point number 13. Tapi Tok Abah belum sebut siapa penaja pagi ni, ya. Tengok berapa orang dah masuk dalam kelas. 351 dah masuk kelas, ya. 329 share, 335 komen, 371 reaction. Wow, ya. Terima kasih Habib Fauzullah, terima kasih Smart Work. Ni jangan jumpa ni. Muhamminin Mimin, terima kasih. Syamsinar Saad, Salwati yang selalu jumpa ni. Suryati, jangan suka bertangguh, terima kasih. Ikik, ya. Lepas tu Arisa, Halifah Abdul Latif, Ungu Karmila, yes, warna ungu salah satu warna kejayaan, ya. Normah Basar, Stila Ella, Lita Velita, Zaliha Zainal, Sri Molly SMZ dan Fazianzi Dadang. Ni pun Tok Abah jangan jumpa ni, ya. Durina Paradi, Ina Zalina memang kawan lama. Okey, baik. So program kita dibawakan oleh pada program pada webinar, ya. Webinar pada 18 Julai Tok Abah akan cakap, ya, tentang selama 3 jam, ya. Jom jadi pekerja yang berintegriti, dalam organisasi. How to jadi pekerja yang berintegriti. So bos-bos send your staff minta izin lah. Ini akan menjadikan awak orang yang baru, orang yang tidak bertangguh-tangguh, sebab integriti juga bermaksud buat apa pun sebab mungkin itcon, ya. So Tok Abah akan terangkan dalam masa 3 jam anjakan paradigma tentang kepentingan integriti dalam kehidupan keluarga,
kehidupan apa nama personal dan juga kerjaya dan juga kehidupan di padang mahsyar sebab integriti awak akan selamat dunia dan akhirat. Keduanya Tok Abang cakap tentang apakah tanda-tanda, apakah di antara tanda orang yang kurang berintegriti, 11 tanda kurang integriti, 11 punca kurang integriti, 11 kesan kalau tak berintegriti. Dan Tok Abang akan share beberapa mutiara kata pakar-pakar ulama-ulama tentang integriti. Dan yang penting Tok Abang akan terangkan what is the dynamics of integrity. Di mana letaknya integriti, apa yang mengawal integriti, apa yang menolak orang untuk berintegriti. Kita akan bincangkan the dynamics of integrity. Dan kita akan bincangkan 25 petua bagaimana nak memperkatakan integriti plus doa-doa. 25 tips. So boys come, guys comes, and bosses, please send your stuff to to our program pada 18 Julai. Kita nak buat bulan Jun, bulan integriti, tapi ramai organisasi yang minta untuk dianjakkan untuk mereka buat persediaan, dapat keizinan, dapat all the technical preparations. So kita santuni anda. Tok Abang excited sangat dan kenapa Tok Abang pagi-pagi dah excited? Sebab malam tadi Tok Abang makan Kodisi Plus. Kodisi Plus Tok Abang makan ni, dan ramai sahabat Tok Abang umur 40-an, 50-an, 60-an, 70-an semalam Kamal Effendi pun akan kontak Tok Abang. Tok Abang tak cakap tu terlewat. Dia kata boleh tak kami nak panggil ni, nak call you, nak bagi testimonial daripada adik ipar dia. Adik ipar dia kata makan dan sangat ada perubahan yang positif. Dia kata sangat terima kasih. Ni Kamal Effendi orang banduan, bukan banduan, dia tu pakar kriminologi. Tak apa panggil dia banduan. Haji Kamal Effendi. Alah, tak kenal So dia yang katakan adik ipar dia sendiri dah makan dan ada kesan yang sangat. So Tok Abang kata excited sangat sebab di sini ada kodisi kodisi militaris yang sangat bagus satu dunia dah buat kajian. You boleh Google, dan ada banyak antioksidan dan banyak kesan yang sangat positif untuk kesihatan secara umum. Dan yang penting Tok Abang bila makan ni, tengoklah ni pagi-pagi umur 71, pagi-pagi buta dah, pantas berfikir, lutut sedap, semayang tadi normal so that is antara lain kesan yang Tok Abang sendiri rasakan pada umur 71. So if I can do it, you can do much better. So ni antara sebab. Dan ramai orang yang kemarin Tok Abang dapat lagi kata dia buang tongkatnya asbab. Jangan pula kata ni buat benda yang magical. Tak ada magical benda ni. Tapi mudah-mudahan dia membantu dengan doa kita, dengan diet kita, dengan exercise kita, dengan terapi, dengan usaha dengan pakar dan doktor-doktor, ini akan membantu insyaAllah itu yang Tok Abang excited. Dan Tok Abang tadi berpeluh sekarang ni bawa aircon ni sebab Tok Abang ambil ni dia premium cokolate. Premium cokolate yang benih baru, kilat dia punya lejaan pusat lainnya cokolate dia bezakan ni ada memang diperbaiki dengan ada pelawas. Dia sampai kenyang 6 hingga 8 jam. Tok Abang pun excited bersemangat, bertenaga. Minum ni sarapan sikit buah dengan sampai pukul 1, pukul 2 Tok Abang tak makan apa-apa lagi lah sampai lunch insyaAllah. Dan Tok Abang boleh bekerja lah dengan bersemangat. Hari ni nak belajar, nak buat rakaman dan nak belajar ulang kaji bahasa Arab sebab ada exam minggu ni. Umur 71 berdebar-debar juga nak ambil exam sebab malu dengan Wan Aisyah, pelajar 11 tahun in my class. Kalau dia beat Tok Abang, tak abang malu lah. Ada harapan dia beat Tok Abang tapi itulah dia. Ni semua membantu Okay. So sambung. So ini tip nombor 14. Bagaimana nak menolak diri kita untuk sentiasa bermotivasi. Hey guys, you can choose to be motivated. Jangan mengharap daripada luar kita bermotivasi. So kita, Tok Abang pernah sebut, kita kena ada MQ, motivation quotient. Kita memotivasikan diri kita dari dalaman. Dari dalaman itu motivasi yang hakiki. Sebab kita tak perlu orang puji, orang appreciate, orang sanjung, orang sebut-sebut, orang bagi hadiah. Kita rangsang diri kita. Dan apa yang Tok Abang sebut setakat ni dan dah masuk hari ke-8 ni, semua bagaimana nak memotivasikan diri kita dengan secara yang automatik, secara dalaman, secara tidak perlukan luaran. Itu motivasi yang hakiki dan ada keikhlasan insyaAllah. And you can do it. You can do it. And Tok Abang telah bantu, telah kongsi dengan jutaan manusia lah sejak tahun 70-an sampai sekarang. Nombor 14 je lah. This is interesting. Kenapa Tok Abang excited? Hari ni pun fokus untuk study sebab Tok Abang ada deadline. Hari Rabu, malam Khamis ada exam. Deadline. So I must be motivated untuk ulang kaji. So take advantage of your deadline. Bubuh deadline dalam hidup anda. Ada timeline dan ada deadline. Bila
masa, ya, saya nak turunkan berat badan, ya, sebanyak 10 kilo dalam masa 12 bulan mulai sekarang, ya, hingga 30 hari bulan 31 Disember dengan 1 2 3 4 5 strategi. Ada timeline, ada deadline. Jadi kita akan bermotivasi. Tu Abah, ya, kadang-kadang alah kan boleh study kemudian. Mana boleh sebab deadline hari Rabu exam. Ya, silap-silap jadi pelajar yang tercorot. Agak-agak termotivasi tak untuk ulang kaji? Ada. Because of the deadline. So, make use of deadline dan you bubuh deadline. Dan salah satu deadline yang Tok Abah bubuh pada diri Tok Abah ialah bila Tok Abah baca kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, buat baik macam nak mati esok. That is about the best deadline. Buat baik macam nak mati esok. Kerja kuat macam nak hidup selama-lamanya. So, kalaulah, jangan kata, dia dah tua umur 71, boleh cakap mati. Aku umur baru 20. Baby baru lahir mati. Ya, baby umur 2 tahun meninggal dunia. Ya, of course lah, baby purba umur 20 tahun can go anytime. Apatah lagi, baby platinum, ya. Baby antique platinum umur 71 can go anytime. Tapi kalau setiap hari kita bayangkan, ini mungkin hari aku terakhir, agak-agak awak termotivasi tak untuk terus bertindak? Yes. Gunakan deadline sebagai motivasi yang paling ampuh, yang paling mustajab, yang paling berkesan untuk mendorong anda untuk bermotivasi. Nak buat baik hari ini, nak minta maaf hari ini, nak bersedekah hari ini. Tahniah untuk mereka yang tiap-tiap subuh bersedekah. Tahniah, ya. Tok Abah dapat report, ya, dia mula bersedekah sebab Tok Abah pesan, dan bukan Tok Abah saja. Ramai orang berpesan, dia rasa sangat terdorong untuk bersedekah subuh dan berdoa dan menggalakkan keluarganya, kawan-kawannya untuk bersedekah subuh sama dan berdoa waktu bersedekah subuh, dan nampak banyak pembaharuan, kehebatan, ya, improvement, pembaikan dalam diri, ya, kehidupan, hubungan kerjaya, bisnes dan sebagainya. Wow, ya. So deadline yang terbaik ialah, guys, buat baik macam nak mati esok. Ya, dan Tok Abah ingat masa Tok Abah masa belajar di Amerika tahun 80-an, ada seorang imam, guru Tok Abah lah, ya, Syekh Abdul Marhum ini, orang Mesir yang membetulkan Tok Abah punya tajwid, betulkan bagi dia tips agama kepada kami orang Malaysia yang banyak jahil ni. Dia kata apa? Brothers, ya akhi, ya, so imagine this is your last prayer. Dia selalu jadi imam. Imagine this is your last prayer, dan make sure you keep on your solat every time, because imagine today is our last day, and imagine this zuhur is our last zuhur. Dia kata. So, mengalir air mata kita, ya. Bayangkan kita sedang sembahyang yang terakhir sebelum kita disembayangkan, disolatkan. So, sentiasa ada peringatan. Dan pada Tok Abah, kematian adalah satu deadline yang sangat luar biasa. Sampai Nabi mengesahkan dengan sabda Nabi, mafhumnya, orang yang bijaksana sentiasa ingat akan kematian dan bersedia untuk menghadapi kematian. Isn't that the best? Kata untuk advice, ya, from prophet yang paling unggul, ya, Rasul akhir, yang terakhir, ya, penghulu segala Rasul. Subhanallah, Allahu Akbar, ya, tabarakallah, ya. So, nombor 14, take advantage of the power of deadlines. And there are so many deadlines in your life. Ya, Tok Abah pun ada deadline, a few deadline, ya. Satu deadline, kena tengok mat kilau pada hujung minggu paling lewat. Contohlah, kan. Tok Abah kata apa? Apa yang mendorong manusia ialah ada something to do, someone to love, and something to look forward. Ada harapan. Ini akan mendorong awak every day. Ya, something to do. Ada benda kita nak buat, so buat job to do dan sebagainya, awak rasa excited. Something to do, something useful, ya. Someone to love, make sure you have someone to love, ya. Alhamdulillah, ya, pasangan, adik-beradik, keluarga, cucu-cucu dan Tok Abah, ya, banyak benda yang betul disayangi. Dan yang ketiganya, sentiasa ada harapan, something to look forward. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Okay, today is Monday, guys. This is the first day of the week, so something to look forward, ya. So, make every day your best day. Itu nasihat Profesor Tok Abah in 1984. Make every day your best day, your masterpiece, Muhammad. Who knows that day could be your last. Itu in 1984, Profesor Bukowis bisik kat telinga Tok Abah. Jadikan setiap hari awak hari yang terbaik. Mana tahu hari itu hari awak yang terakhir atas muka bumi. That was in 1984. Dan Tok Abah pegang sampai bila-bila lah.
yang jadikan setiap hari hari yang terbaik. Mana tahu hari itu hari yang kita akan meninggal dunia. Jadi kita mati pun dalam keadaan yang husnul khatimah, mudah-mudahan. Amin. Ya. Nombor 14. Nombor 15, kadang Tok Abah pun terperanjat ya, sebab dia kata, oh kita ni manusia kena multitasking. Kita ni kena multitasking sebab otak kita ni, Tok Abah belajar neurologi masa muda-muda dulu, ya, tahun 80-an, Tok Abah belajar. Otak kita ni mampu menampung paling kurang 300 skill. Itu tahun 85 punya ilmu. 80-an, bukan 85 ya. Tok Abah dapat PhD December 84, ya. So, kita dapat otak kita ni macam komputer mainframe yang sangat besar. Dulu ada mainframe, komputer besar kan, ya. So otak kita mampu menampung paling kurang 300 skill. Seorang doktor ada satu skill. Seorang tukang kayu ada satu skill. Seorang tukang masak satu skill. So seorang doktor pakar yang tahu bertukang dan tahu memasak dengan hebat baru ada 3 skill. Anda berapa skill dalam kepala? Tok Abah pun fikir, apa skill Tok Abah? Maksudnya itulah Tok Abah cari skill baru, cari skill baru, cari skill baru, cari bidang baru. Ada seorang anak itu ya, neneknya orang Cina, ya. So dia dijaga oleh nenek, dia cakap Mandarin. Lepas tu dia masa pergi mak bapak kerja, dia dijaga oleh nenek. Neneknya strict, ya. Dia belajar bahasa Mandarin. Yang di rumah cakap Inggeris. Di tadika dia belajar bahasa Melayu. Ya, so dia ni sangat brilliant. Dahlah dia ada 50% crossbred, ya. So ikut kajian, makin banyak bahasa, makin banyak vocabulary yang kita belajar, makin tinggi IQ. Jadi itu satu hakikat. Tetapi ramai pakar psikologi mengesahkan ramai orang tidak bermotivasi, jadi kadang-kadang tidak efisien sebab dia terlampau multitasking. Lainlah orang perempuan. Allah yang cipta otak mereka untuk kanan dan kiri criss-cross. Otak kanan dan otak kiri sentiasa wire dia bersambung untuk tugasan-tugasan peranan seorang isteri, seorang ibu, ya, seorang yang sangat luar biasa. Ya, sebenarnya kita anak-anak kena lebihkan ibu kita 3 kali ganda sebab atas sebab-sebab yang sangat wajar. Ya, so mak, ya, ibu ni memang sentiasa multitasking. Tetapi untuk kebanyakan orang bila nak memotivasikan diri, dia kena fokus. Dia kena berikan tumpuan, elakkan multitasking, ya, pada waktu yang serentak, because there is lacking in efficiency, dan anda akan mudah stres dan kadang-kadang burn out, ya, because multitasking. So kena bukan compartmentalize, ya, tetapi kita kena susun hidup kita supaya jangan terlampau multitasking. Ini bukan pandangan Tok Abah, ya. Tok Abah ingat, multitasking baguslah. Rupanya dah. In the long run, itu bukan satu pendekatan untuk memotivasikan diri. Ataupun memang dulu Tok Abah masa muda-muda kan menulis prepare untuk lecture, tulis kertas kerja, ya, kadang-kadang prepare itu. So 3-4 kerja Tok Abah buat serentak. Dan we can cope. Tapi rupanya taklah se-efficient mana. Kadang-kadang memang penat, kadang-kadang cepat burn out. Watch out guys, watch out. So avoid multitasking, fokus, ya. So bolehlah, ayalah, betul lah. Itu sebabnya Tok Abah teringat seorang ulama pesan kat Tok Abah. Tok Abah tanya, boleh tak kita belajar sambil dengan lagu? Sebab Tok Abah dulu belajar macam-macam teknik untuk belajar, untuk mengajar all the student in the world kan. So Tok Abah belajar satu teknik ialah kita kena dengar baru music untuk sambil belajar, mudah dapat mengingat. Ulama ni pesan kat Tok Abah sambil tersenyum, Muhammad Fadilah, Nabi bersabda, mafhumnya, kita ada satu kolbu, satu hati. Buatlah satu kerja pada satu masa. Maksud hadis, guys, maksud hadis. Kita ada satu hati, one heart. One heart. Hati itu liver. Kita ada satu hati lah, never mind lah, don't argue, ya. Kita ada satu hati, buatlah satu kerja pada satu masa. Itu membawa implikasi, jangan terlampau multitasking. Fokus pada satu kerja. Itu sebabnya sembahyang kita kena fokus, jangan merabak-rabak fikir yang lain. So sembahyang sebagai satu mekanisme untuk kita fokus, ya, lupakan, jangan masuk dunia dalam solat, tapi keluarkan solat ke dalam dunia, barulah jadi orang hebat dan bermotivasi. Ini hal dunia semua masuk dalam solat, yang susah nak khusyuk, susah nak concentrate. Betul tak betul? Betul. Ya, so kurangkan multitasking guys, because you have one heart, focus on one issue at one time. Tok Abah tanya lagi,
Habis ada pakar kata kita boleh belajar sambil dengar lagu. Okey. Otak kita dan hati kita akan tertumpu pada yang menarik. Antara matematik dengan lagu, mana lebih seronok? Tak apa pun senyum. Antara sains dengan lagu, mana lebih menarik? Antara apa yang kita belajar dengan lagu, mana yang lebih seronok dan mengasyikkan? So otak kita akan tertumpu, hati kita akan tertumpu pada yang lebih menarik. So I got my answer. Yeah? Okay. So kurangkan multitasking. Guys, nombor 15. Okay. So tak baik ulang balik. Program kita pagi ni dibawakan oleh webinar pada 18 Julai. Jom jadi warga kerja yang berintegriti. Guys, bos-bos hantar, HD manager, HRD, CEO hantar your staff to this webinar. Sebab Tok Abah tak mampu nak pergi agensi ke agensi, company ke company, kilang ke kilang, tak mampulah. Kita buat secara online. At 71, I cannot travel that much. Tetapi kita buat secara umum ya. Dan tiap-tiap tahun memang ribuan peserta yang ikut program kami. So come join our program kali ini 18 Julai. Jom jadi pekerja berintegriti dengan input baru ya. Sebab Abah bagi input baru, nota baru ya, tip-tip baru yang sangat refreshing lah. Tok Abah pun excited. At 71 I am excited ya. So 18 Julai janji temu kita pada 18 Julai webinar jom jadi pekerja yang berintegriti ya, untuk kelangsungan organisasi ya. Tok Abah akan terangkan ya anjakan paradigma tentang pentingnya integriti ya, 11 tanda kurang integriti, 11 punca kurang integriti, 11 kesan kurang integriti, mutiara kata tentang integriti, dinamika of integrity, what is the dynamics ya, dia punya social isu tentang integriti, dan 25 petua untuk memperkasa integriti serta doa-doa. InsyaAllah berbaloi, insyaAllah seronok. Bila kita excited untuk share, orang yang dengar juga akan excited. Itu pesan guru Tok Abah. Allahyarham Profesor Atan Long. Profesor Atan Long pesan kat kami, anak muridnya Tok Abah sebagai student yang tidak rasmi ya, sebab bukan I didn't take program tapi attend dia punya kuliah. Dengan izin lah. Dia kata apa? Kita kena seronok, kita kena bermotivasi untuk menyampaikan, maka yang dengar akan bermotivasi. So tu sebabnya Tok Abah excited sangat, seronok sangat ya. Bila Tok Abah seronok nak share untuk webinar ni, mudah-mudahan dia akan menular ya keseronokan Tok Abah pada anda yang menerima ilmu dan dapat mengamalkannya untuk memperkasa integriti dalam diri yang bermula di rumah tangga, dalam masyarakat, kerjaya, dan seterusnya. Kita akan bahagia di alam barzah, di alam kubur. Wow. Ya, okay. Alright. Dan program kita juga dibawakan oleh, ingat ya, Kondisi Plus ya. Tok Abah sebagai orang lama, warga Platinum, memang teruja dan terangsang dan ada kesan positif pada Tok Abah ya. Dan ramai sahabat yang umur 30, 40, 50, 60, 70 yang dapat manfaat daripada Kondisi Plus ya. Macam mana nak order? Ramai yang bertanya. Ada link kat atas tu. Ada link kat atas komen pin. Tok Abah dah check tadi ada. Ya. Jangan lupa ya. Oh ya. Dan daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, semalam pun ramai orang ke Quill City ya. Ada mungkin kata ada yang pegang apa tak pegang ya. Okey. So program kita juga dibawakan oleh Excel Plus Prasa Coklat. Ini pun yang dia punya mascot ialah Didi and Friend dan Tok Abah. Tok Abah pun masuk Didi and Friends ya. Didi and Friend dan Tok Abah. Ini pun kat Quill mall ya, ramai ya. Jumaat, Sabtu, Ahad. Tok Abah ada hari Sabtu yang berikan taklimat kepada ibu bapa, jumpa ribuan ibu bapa di situ, dan ramai yang dapat peluang untuk dapat special ni ya. Ini pun bagus ya. Ada di dalam ni ada vitamin C untuk immunity, ada susu awal kolostrum ya, ada korma, ada skim milk, ada DHA powder, ada lotus seed ya, dan biji lotus, biji teratai, ada aura ketenangan jiwa. Allah punya kuasa. Itu sebabnya simbol agama untuk beberapa agama dunia pun dia ambil lotus ya, ambil bunga teratai. Ikut kajian, orang pegang bunga teratai pun akan tenang. Ikut kajian ya, orang pegang saja bunga teratai dah tenang dengan izin Allah.
apatah lagi makan biji teratai dan sebagainya, maka akan dapat ketenangan. Dan dalam ni ada kami bubuh untuk anak-anak kita yang memakannya, anak umur 2 tahun ke atas, dia akan tenang, dia akan fokus, ya. Apatah lagi kita suruh dia duduk menghadap kiblat sambil belajar, bacakan doa kat kepalanya, Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah, ya. Kita bagikan kasih sayang, kita bagikan suasana rumah tangga yang positif, dan kita bawa rezeki yang berkat ke dalam rumah tangga, insya-Allah, ya. Ini akan jadi precursor, ya, pencetus perubahan positif satu keluarga, dan anak-anak akan jadi hebat, cemerlang, pandai dan berjaya. Bukan makan ni terus pandai, tak ada. Itu mengarut, ya. Makan aja seminggu terus jadi pandai, mengarut. Ya, ni dia akan bagi tenaga, akan fokus, akan sonok belajar, lama belajar, pula menghadap ke kiblat, ya. Mak bapak doakan guru-guru anak, doakan kat kepala anak Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah, ya. Dan kalau anak yang degil baca surah Toha ayat 1 hingga 5 sebagai tambahan. Bukan anak yang degil, anak yang mencabar sebab dia terlampau bijak. Ya. Ya. Okay. So, this also sebagai titik perubahan untuk satu keluarga bermotivasi merangsang anak-anak untuk berjaya. Itu sebabnya Tuan Abang excited sangat kongsi benda-benda ni, sebab sudah banyak testimonial dan kesan yang sangat positif. So kita nak bantu, ya, kita nak memandaikan anak bangsa, memajukan semua orang, ya, memotivasikan semua orang agar jadi aset kepada keluarga, bangsa, masyarakat dan negara malak dunia. Alright, okay, sambung. Tuan Abang excited, ya. Kita ada 15 minit lagi. Oh, ya. Masih boleh, ingatkan kawan-kawan, 380 people, wow, not bad. 380 dalam kelas, 623. Why not jadikan 400? Now masuk 381. So, bagi tahu kawan, hey guys, Tuan Abah ada 15 minit lagi, ya, untuk mungkin lebih, ya, 20 minit, 15-20 minit lagi untuk kongsi bagaimana nak bermotivasi. Come, join. Nurul Fatin, terima kasih. Surita Ismail, terima kasih. Siapa yang Tuan Abah dah sebut? Sarah Ismail. Mun Maiswan dah sebut tadi. Adi Putra. Selama tak jumpa. Dia kata, sayang Tuan Abah kerana Allah. Terima kasih Adi Putra. Kak Nilma, jangan nampak ni. Kak Nilma, ya. Maria Ali. Lepas tu, apa nama? Hanina Ani. Aini Wa'i. Mun Maiswan dah sebut. Nurul Fatin. Ya, Miss Lia Khamis, ya, Jawada ada, ya, Manisha Ingkur. Lama tak nampak Manisha Ingkur. Terima kasih, ya. Sarah Ismail, Nur Azura Kusnin, Jawa ni, ya, dan share. Fauzia Ismail, share lagi. Naikkan ke 400 orang. Aminah Muhammad, Abah Farish, Siti Munirah Daud dan yang lain. Baik. So tak tambah, ya. Nombor 16, bagaimana kita nak sentiasa bermotivasi? Seboleh-bolehnya, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, sahabat-sahabat Tuan Abah yang Tuan Abah kasih, ya, cuba kita hindarkan all the distraction. Hindarkan semua kata-kata kebisingan, gangguan-gangguan. Ya, dalam rumah tangga pun kita buangkan gangguan-gangguan. Sebenarnya Tuan Abah tengok bila cucu-cucu main-main semua, sonok sangat. Lepas tu untuk mengelakkan gangguan, kemudian bila mereka dah balik, ya, ataupun dah tidur, ialah jom kemas sama-sama, ya. Okey, clean up time. So semua orang, ya, ambil toy masing-masing, kemaskan, ya, supaya jangan ada gangguan, ya. So kat rumah pun sama. Kalau anak-anak sedang belajar, mak ayah jangan tengok TV, jangan bising-bising, ya. Adik-beradik pun jangan buat bising, membantu, ya. So buang semua gangguan atau distraction dalam rumah tangga kita, maka semua ahli keluarga kita akan sentiasa bermotivasi. Yang sometimes kita patah semangat sebab ada kebisingan, ada distraction, ada gangguan. Gangguan termasuklah bising, termasuklah TV, termasuklah terlampau banyak jangan main dengan gadget. Tu gangguan. Kadang-kadang ada gangguan yang tidak nampak. Mak bapak bertengkar. Mak bapak ada konfrontasi secara diam, ya. Aura dalam rumah tangga sudah tidak aman. Itu cuma kadang-kadang bila mak bapak ada konflik, ya, so terus berdamai. Kalau tidak, anak-anak sengsara. Kucing pun meragam. Bukan baby meragam, kucing dalam rumah tangga pun meragam bila dia punya suami isteri bergaduh ataupun bertengkar ataupun kecil hati atau merajuk. So atasi dengan kemaafan, dengan kasih sayang, supaya suasana dalam rumah tangga auranya sangat positif dan kita akan bermotivasi. Tahu tak, ini kajian, ya. Bila mak ayah bertengkar, walaupun tak bergaduh secara jahat, secara luaran, dalam hati je merajuk, vibration dalam rumah tangga tu negatif. Anak baby pun kadang-kadang jadi dapat diarrhea. Ini kajian, ya. Baby dapat diarrhea, kaji, dia minum susu ibu, macam mana boleh diarrhea?
rupanya maknya kecil hati, maknya merajuk, ya, bertengkar dengan bapa, maka kesannya susu yang mak bagi pada baby, susu yang ada kata tu berubah kimianya sampai diarrhea, ceret-beret baby yang minum susu ibu. Mana ada munasabah susu ibu membawa ceret-beret? Itu susu terbaik dalam dunia. Tapi sebab ibu kecil hati, ibu rajuk, ya, dan sebagainya. Do you know that? Bila mak ayah bertengkar, susu ibu pun jadi mild toxic. Kau itu pun kajiannya boleh, jangan dengar aja cakap tu abang, Google lah. Google. Bolehkah emosi seorang ibu mempengaruhi kualiti susu, ya, ibu yang diberikan pada baby? Masya-Allah. Ya, kadang-kadang baby susah nak tidur sebab mak ayah bergaduh walaupun secara diam. Rajuk merajuk, kecil hati, cemburu, maka baby pun meragam. Baby meragam. Ini pengalamannya yang Tok Abang mengkaunsel puluh ribu, mungkin dah ratus ribu, ya, manusia sejak tahun 70-an sampai sekarang. Ya. So, atasi gangguan atau distraction dalam rumah tangga kita atau di tempat kerja supaya kita dapat bermotivasi, ya, sentiasa buat apa pun dengan cara terbaik. MQ kita meningkat. MQ, motivation quotient. Bagaimana aras kepandaian untuk memotivasikan diri, ya, secara cara dalaman. Ni MQ, ya, motivation quotient. So ini termasuklah tip untuk meningkatkan motivation quotient dalam diri anda, ya. Tok Abang mencipta satu model, ya, bagaimana 10Q untuk menjadi orang hebat. IQ biasa, EQ emotional quotient biasa, SQ spiritual biasa. Termasuklah MQ motivation quotient, termasuklah PQ physical quotient, kemahiran untuk buat kerja. Contoh SQ social quotient, bagaimana nak berinteraksi. Bukan, itu S spiritual. RQ relational quotient. Dan termasuklah adversity quotient, bagaimana untuk menangani musibah, ya. Batu LQ loyalty quotient, ya, aras kemampuan untuk memperkasa kesetiaan. VQ aras kemampuan untuk memilih kata-kata verbal quotient untuk merangsang diri dan orang lain. Dan akhir sekali nombor 10 ialah BQ balance quotient, bagaimana nak kemahiran untuk mempersembahkan kehidupan. Itu Tok Abang mencipta satu modul, ya, sejak 30 tahun yang lepas, 25, 30 tahun yang lepas. Dan Tok Abang telah memberikan motivasi dan kongsi seluruh dunia lah sebenarnya. Tok Abang pernah present ke international conference ke Bali, ke Jakarta, ya, pada international conference, ya, ramai orang seluruh dunia lah, ya. Tok Abang present pun dalam bahasa Inggeris, slang Jawa, ya. Dekat Jakarta kena slang Jawa lah, ya. Tak faham sudahlah, ya. Okey, ya. Nombor 16, atasi gangguan atau distraction. Tip nombor 17 pagi ni, Tok Abang sambung, ya. Tip nombor 17 ialah bagaimana nak memperkasa MQ, sentiasa bermotivasi. Ini pun dalam bahasa psikologi, you must always stay in the zone. Itu kata orang psikologi. Always stay in the zone. Maksudnya apa stay in the zone ni? Rupanya ada waktu, ada masa, ada situasi, ada kondisi, ya, yang kita akan bermotivasi. Contohnya, anda akan bermotivasi bila sedang buat kerja di ruang tamu. So itu tempat zon awak untuk bermotivasi. Awak akan bermotivasi bila dapat teh tarik dengan kuih ketayap. Contoh, dapat teh tarik kuih ketayap, memang bermotivasi. So duduk kat ruang tamu, ada teh tarik dan ketayap, ya. Lepas tu ada dengar pula sebelum tu lagu biduan Allahyarham Datuk Ahmad Jaiz. Contohlah, ini semua benda yang akan memotivasikan anda. Then you are in the zone. Ya, you rasa sangat bersemangat untuk buat kerja bila duduk di rumah, di ruang tamu, selepas dapat minum teh, selepas mendengar lagu Seraut Wajah ataupun lagu Taqwa dan Iman, ya. Ya. So, Tok Abang bila dengar Taqwa dan Iman, memang terangsang, memang I be in the zone, ya. Macam mana lagu Taqwa dan Iman? Ya. Selagi hayat dikandung badan, ya, jangan jangan kau lupakan, ya, perintah Nabi dan perintah Tuhan,
fakir dan miskin jangan kau lupakan. So bila Tok Abah dengar lagu Takwa dan Iman tu memang boleh meleleh mata lah ya. Memang sebab tapi Tok Abah lebih bersemangat ya, dapat motivasi yang luar biasa bila dengar lagu Takwa. You Google dengar lagu Takwa dan Iman yang original daripada Ahmad Jaiz. Of course dinyanyikan semula oleh kumpulan Raihan dan tak ingat siapa yang buat ya. Menarik juga, Raihan buat pun sangat menarik. Tapi Tok Abah bila dengar yang original daripada Allahyarham Datuk Ahmad Jaiz, dia punya impak, dia punya zouk dia berbeza. Ya, lagu Takwa dan Iman. Bila Tok Abah dengar tu memang I'll be in the zone. In the zone mean awak rasa bersemangat ya. Bila untuk dapat in the zone mungkin tempat, mungkin makanan, mungkin lagu, mungkin suasana, mungkin waktu pagi antara pukul 8 hingga pukul 10 ataupun pukul 9 hingga pukul 11. You are in the zone. You paling maksimum, paling bermotivasi, paling seronok untuk buat kerja. That is your zone. You kena faham lah, kena kenal pasti. Gitu. So always stay in the zone ya. Mungkin mungkin kita bila kita di mana, dengan siapa, selepas makan apa, dalam situasi apa, kondisi apa, dalam suasana yang warna macam mana. Ini semua akan mempengaruhi awak punya prestasi, anda punya prestasi. Cuba cari kaedah. Macam mana nak tahu aku ni in my zone? Boleh Google ya. How to produce yourself in the zone. How to make yourself be more productive in the zone while in the zone. So Google macam mana nak mengenal pasti apakah syarat untuk in the zone. Jadi awak akan dapat tip berpuluh, mungkin beratus tip. Ya, Tok Abah tak boleh hantarkan semua kat sini kan. Tapi Tok Abah bagi prinsip. Ya, rupanya untuk bermotivasi kita kena stay in the zone. Ya, Tok Abah, kenapa Tok Abah suka pakai baju ni? I'll be in the zone kalau pakai baju ni. Tok Abah tengok balik dia punya tailor, ya. Lupa balik dia tailornya tadi ya. So tailor tu baju ni rupanya sudah berumur 27 tahun. Baru Tok Abah perasan. Baju ni paling minimum umurnya 27 tahun. Umur Tok Abah 71. Dia baju lama sangat, dah 27 tahun baju ni. Tengok tailor tu, tailor ni last month saya buat baju ni tahun 97 ke 95, 95. So sekarang 2002. Ya, artinya sudah 27 tahun baju ni. So tahun 96 Tok Abah pindah daripada office daripada Serdang. So ni Tok Abah buat di tailor kat Serdang. Ya, Tok Abah pindah ke Bangi tahun 97, 96 ya. So tahun 95 Tok Abah buat baju ni. Ya, kat tailor tu masih ada ke tidak ya? Apa nama tailor pun Tok Abah dah lupa ya. Tapi kalau tengok balik belakang tu tahulah namanya, lupa ya. So Tok Abah in the zone sebab seronok pakai, selesa sangat. Baju umur 27 tahun baju ni ya. Ni lillahi taala ya. Bukan gurau-gurau ya. Butang ni pun hadiah daripada orang pun dah 15 tahun kot butang ni. Butang pun 15 tahun. Apa yang Tok Abah pakai ni kebanyakannya hadiah. Ya, sebab muka pun muka welfare kan. Jadi memang banyak orang bagi hadiah. Ya. So stay in the zone ya. Bila, di mana, dengan siapa, makanan apa, minuman apa, warna sekitar, lagu apa yang awak dengar. Itu sebabnya Tok Abah nak create a new zone bila nak tengok cerita Mat Kilau contohlah. Always stay in the zone. Dan only you know apakah yang menyebabkan awak stay in the zone. Ya. So bilakah waktu, kalau pelajar, bilakah waktu yang paling seronok dan mudah tangkap bila aku belajar mengulang kaji? Ada orang kata pukul waktu pagi, kalau cuti ya, pagi dalam pukul 7 sampai pukul 12 in the zone. Atau bangun pagi pukul 4 pagi sampai pukul 6 in the zone. Itu paling maksimum. Ya, dia punya in the zone tu. Dan of course lah kebanyakan pelajar terpaksa belajar waktu malam. Itu sebabnya Tok Abah pesan untuk pelajar yang belajar, jangan makan malam selepas maghrib. Bila makan malam selepas maghrib, makan pukul 8. Pukul 11 baru habis penghazaman. Sebab waktu malam sistem penghazaman berfungsi 50% rate. Sebab tak ada matahari. Allah punya kuasa. So barang siapa makan pukul 6 petang, 7.30 dah penghazaman dah sempurna. Mudah belajar. You'll be in the zone. So untuk pelajar-pelajar, mak ayah, guru-guru, pendidik, kaunselor, beritahu pelajar makan malam sebelum maghrib
supaya mereka in the zone pada pukul 8, 8.30 in the zone sampai pukul 12 untuk belajar dengan cara yang paling hebat. Duduk kat kerusi menghadap kiblat, baca doa penang hati, you be in the zone. Contohlah. Contoh untuk para pelajar. So, mak bapak faham, atuk nenek faham, anda faham, mudah-mudahan dapat membantu ya untuk sentiasa bermotivasi. Ini semua pengalaman orang tua yang kalau you cari kat buku, you kena tengok berpuluh-puluh buku untuk dapat maklumat ni. Tu abang kongsi dengan anda, lillahi ta'ala mungkin jadi asbab anda berubah, you are in the zone, anak-anak belajar in the zone, pelajar-pelajar IPT belajar dalam in the zone, ya, untuk sentiasa bermotivasi dan lakukan yang terbaik, ya. Tok Abah sekarang dah masuk in the zone untuk breakfast. Dah 7.45, lagipun kita sekarang ni di poin nombor 17. Tuhan itu ganjil, Tuhan itu witir. So Allah witir, kita berhenti kat nombor witir nombor 17. Ya, so insyaAllah ya. Tok Abah excited sangat pagi ni. Dan ingat ya, janji temu kita webinar jom jadi pekerja yang berintegriti ya untuk kelangsungan organisasi pada 18 Julai. Ada link kat atas tu. Join Tok Abah untuk webinar yang akan merangsang anda untuk berintegriti di rumah, di tempat kerja, di mana-mana saja. Tanpa integriti, semua tindak tanduk kita kosong. Ya, integriti ya, lakukan yang benda baik, cara terbaik, ya. Buat benda baik, jangan terbaik bila orang tak nampak dengan ikhlas. That is integrity. Dan tanpa integriti, semua sifat-sifat positif jadi kosong. Tanpa integriti, semua sifat-sifat ciri-ciri positif semua jadi kosong. Awak rajin tapi tak ikhlas, tak ada integriti, kosong. Awak suka tolong orang, suka menderma, suka sedekah, ya, suka belanja wang makan, tapi tak ada integriti, tak amanah, tak ikhlas, kosong. Kosong. Okay, join me pada 18 Julai. Ya, dan ingat ya, kalau awak ada sakit-sakit sana setengah-setengah ya, nak bercacap untuk betulkan sistem dengan exercise, dengan rawatan doktor dan dengan bantuan Kondisi Plus. Ini membantu. Memang membantu Tok Abah lah. Dan ramai yang testimoni yang Tok Abah terima daripada orang yang umur 40 ke atas sangat luar biasa. Ya, ni ada Kondisi Plus vitamin C sangat bagus ya, untuk merangsang kesihatan. Dan untuk anak-anak, untuk mudah fokus, bersemangat, bertenaga, ya, seronok belajar, duduk pula menghadap kiblat dengan baca doa penang hati. Ini apa nama? Excel Plus Prasa Coklat, ya, untuk anak-anak umur 2 tahun ke atas yang ya, dia punya maskot Didi and Friends ya, dengan Tok Abah. Tok Abah di situ ya. Insya-Allah mudah-mudahan akan membantu. Ya, memang seronok budak ni belajar, mudah menangkap, mudah mencerap dan mudah mendengar cakap dengan syarat rumah tangga ya berubah secara 360. Ya, jangan bagi ni terus lepas tangan. Berikan tumpuan, doakan kepala anak, doakan guru-guru, berikan kasih sayang. Jangan fikir negatif di rumah. Haramkan benda negatif kat rumah. Tengok bagaimana anak anda ya dengan apa nama bantuan Excel Plus coklat, berasa coklat, dengan suasana yang positif, dengan kasih sayang, dengan senyuman, dengan positive thinking mak bapak. Anak aku semua pandai, semua hebat, semua cemerlang, dan doa-doa, you cannot go wrong. Ya, gitu. Alright. So, dan dan kita sekarang ni Tok Abah pun belum mendaftar lagi, dah booking lah ya untuk menjalankan ibadah korban ya. So dalam musim haji antara amalan yang terbaik ialah berkorban. Untuk kita yang mampu, jom korban. Dan ingat ada tabung korban untuk menabung online ataupun buat booking untuk berkorban untuk tahun ni atau tahun depan secara online ya, semua melalui tabung korban. Tok Abah dia punya duta tabung korban, semua ada, link ada kat atasnya. Jom kita dan tabung korban, melakukan ibadah korban di Malaysia. Memang boleh berkorban seluruh dunia ya, tapi yang afdal buat di negara kita. Mahal sikit, tetapi itulah yang terbaik untuk yang mampu. Tapi kalau tak mampu nak buat yang buat apa ni kat Cambodia ke kat Bangladesh, kat mana-mana, silakan. Tapi lebih afdal yang mampu berkorbanlah di Malaysia, sebab ramai juga orang Malaysia yang ya merasa daging cuma waktu bulan kurban. Ya, bulan musim haji raya kurban. So jom ya, melalui tabung korban yang ada kat atas tu, jom kita sama-sama berkorban untuk dapat, jangan takut untuk membersihkan rezeki kita, untuk mensucikan nikmat Allah ini. Dan itulah amalan yang terbaik yang Nabi pesan dalam bulan haji ini.
So guys, happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru ya. Engku Fazian dan Nur Hafiz ya, semalam walimah di Bangi Golf Resort ya, hotel. Tok Abah pun attend, itu jiran Tok Abah tu ya. So selamat pengantin baru untuk semua yang berumah tangga, yang nikah hari Jumaat, Sabtu, Ahad, supaya bahagia til jannah ya. Dan happy birthday, happy anniversary, dan happy dalam buat apa pun yang anda lakukan, buat yang terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.